Hai semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar subtopik 6.2. Masih lagi dalam subtopik 6.2 iaitu pergerakan dan pertumbuhan manusia. So ada dua subtopik yang kamu perlu capai hari ini, iaitu yang pertama menerangkan pola pertumbuhan manusia dan yang kedua membanding dan membezakan pola pertumbuhan antara lelaki dan perempuan. Okay, so gambar raja ini ataupun gambar ini kamu boleh nampak dalam buku teks kamu, muka surat 130. So basically kamu perlu tahu ada 5 peringkat pertumbuhan dalam manusia lah, iaitu peringkat bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga tua. So kamu kena faham apa maksud pertumbuhan manusia, iaitu satu proses berlakunya perubahan dari segi saiz, jumlah bilangan sel, berat, bentuk tubuh, fungsi badan, dan kamu kena tahu pertumbuhan manusia ini merupakan satu proses yang kekal dan tidak berbalik. Okey, pertumbuhan ini berlaku disebabkan oleh pertambahan bilangan sel pada tubuh dan dia berlaku pada seluruh badan kita dan berlainan mengikut jantina dan juga peringkat umur. Okey. So, pertumbuhan ini adalah bersifat kuantitatif, maksudnya dia boleh diukur. So, ada dua ciri yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan, iaitu ketinggian dan juga berat badan kita lah. Okey, so kita lihat pada graf ini, graf umur melawan ketinggian. Okey, seperti yang kita sudah maklum, ada 5 peringkat umur ataupun pertumbuhan manusia. Pada peringkat bayi 0 hingga 3 tahun, pertumbuhan berlaku dengan pesat. Pada peringkat kanak-kanak 3 hingga 13 tahun, pertumbuhan menjadi perlahan. Pertumbuhan pesat sekali lagi pada umur 13 hingga 20 tahun, iaitu pada peringkat remaja. Pada peringkat dewasa, pertumbuhan adalah minimum, iaitu sekitar umur 20 hingga 65 tahun. Dan selepas umur 65 tahun, iaitu peringkat tua, pertumbuhan adalah negatif, di mana saiz badan kita mula berkurang. Ini berlaku kerana tisu badan merosot dengan lebih cepat berbanding dengan pembentukan tisu yang baru. Okey, so graf yang kamu nampak ini adalah dinamakan sebagai graf lengkung pertumbuhan manusia. Dia adalah berbentuk S ataupun sigmoid. Okey, seperti yang kita nampak dalam Raja 6.16 inilah. Graf lengkung pertumbuhan ini membolehkan kita menentukan kadar pertumbuhan manusia pada tahap berbeza di sepanjang hayat pertumbuhan seseorang manusia itu. Okey, untuk manusia, pertumbuhan ini akan terhenti apabila mencapai kematangan. Alright. So, info tambahan untuk kamu, penuaan pramatang atau penyakit progeria ialah sejenis penyakit yang jarang-jarang berlaku. Penyakit ini berlaku pada peringkat kanak-kanak yang menyebabkan seorang kanak-kanak itu kelihatan seperti orang tua. Okey, so ada 5 peringkat pertumbuhan manusia. Kamu boleh baca lanjut juga dalam buku teks kamu. So, dalam peringkat bayi, dia berlaku dengan pesat pada umur 0 hingga 3. Pertumbuhan berlaku dengan pesat pada peringkat umur 0 hingga 3 tahun, iaitu sejak seorang bayi itu dilahirkanlah. So, pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah sama. Okey, kerana pembahagian sel berlaku dengan pesat pada peringkat ini. Jadi, pada peringkat ini, keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Kalau tidak seimbang pemakanan, tidak cukup nutrisi dan sebagainya, maka pertumbuhan mungkin akan terbantut. Okey, salah satu faktor berlakunya pertumbuhan bantutlah. Okey, peringkat seterusnya adalah peringkat kanak-kanak. Kadar pertumbuhan tidaklah secepat semasa peringkat bayi. Dan pertumbuhan kanak-kanak lelaki adalah lebih cepat berbanding kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Pada peringkat ini juga makanan yang seimbang amat diperlukan semasa peringkat ini bagi pertumbuhan sel yang seimbang. So, peringkat remaja, peringkat awal remaja adalah pada usia 13 hingga 15 tahun. Kedua-dua jantina mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun remaja lelaki mengalami pertumbuhan yang lebih perlahan berbanding dengan remaja perempuan. Pada peringkat ini, remaja perempuan biasanya dia lebih tinggi lah dan lebih besar berbanding remaja lelaki. Okey, dan pada peringkat ini juga perubahan ciri-ciri seks sekunda bagi remaja mula berlaku. Dan pada umur 16 hingga 18 tahun, kepesatan pertumbuhan akan mula mengurang bagi perempuan, remaja perempuan dan seterusnya akan berhenti. Manakala untuk remaja lelaki, pertumbuhan akan terus berlaku sehingga umur 18 hingga 20 tahun. Dan ini menyebabkan lelaki kelihatan lebih besar berbanding remaja perempuan.
Okey, pada peringkat dewasa, lelaki dewasa lebih tinggi dan besar daripada perempuan dewasa. Hal ini berlaku kerana pertumbuhan lelaki adalah lebih lama berbanding dengan pertumbuhan perempuan. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia akan malar dan hampir sifar. Okey, maksudnya pertumbuhan manusia berhenti kecuali pada bahagian tertentu seperti pada kuku kita, kulit dan juga rambut. Dia akan terus bertumbuh. Okey, peringkat tua pula, pertumbuhan manusia hampir berhenti sepenuhnya. Tubuh badan mula menyusut, di mana tisu kita akan menyusut dan bahagian otot serta kulit mula mengering. Okey, so pola pertumbuhan antara lelaki dan perempuan ada perbezaan. Okey. Pada umur 0 hingga 4 tahun, kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah sama. Namun pada umur 4 hingga 12 tahun, kita lihat sini yang berwarna biru, kadar pertumbuhan lelaki adalah lebih pesat berbanding perempuan. Pada umur 13 hingga 15 tahun pula, kadar perempuan yang lebih pesat berbanding lelaki kerana perempuan terlebih dahulu mencapai akil balik. Dan pada umur 16 hingga 20 tahun, kadar pertumbuhan lelaki lebih pesat berbanding perempuan kerana tempoh pertumbuhan lelaki adalah lebih panjang berbanding perempuan. Okey, so info tambahan untuk kamu semasa pemeriksaan bayi dan kanak-kanak di klinik kesihatan atau hospital, ciri-ciri seperti jisim badan, tinggi dan ukur lilit kepala adalah ukuran yang biasa diambil oleh jururawat atau doktor untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan bayi dan kanak-kanak. Okey, so ini info tambahan untuk kamu lah. So kalau kamu masih tidak faham, kamu boleh ulang tengok video cikgu ini. Kalau masih tidak faham, kamu boleh tanya cikgu lah macam biasa. Okey, so itu saja dari cikgu. Terima kasih semua.